بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberi peluang untuk bersama-sama lagi dalam pengajian pada malam ini, pengajian yang membincangkan tentang beberapa masalah yang penting dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengundi dah selesai, politik dah selesai, tak ada perbalahan, alhamdulillah. Tunggu keputusannya lah. Tapi sementara menunggu keputusan, lebih baik kita luangkan masa untuk mendengar pengajian dalam majlis ilmu, kerana fadilat itu lebih besar, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la antaghdu wa fatata'allama ayatan min al-Qur'ani khairun laka min an tusalliya 100 raka'ah. Wahai Abu Dzar, berpergian engkau pada waktu pagi dan juga selain daripada waktu itu untuk menuntut suatu ayat daripada Al-Quran, mempelajari tentang ayat tersebut dan mempelajari tafsirnya berdasarkan tafsiran ahli sunnah pada jamaah, khairul laka min an tusalliya 100 raka'ah. Itu lebih baik buat engkau berbanding dengan melakukan salat sunat 100 rakaat. Wala antaqwa wa tata'allama baban min al-'ilm khairul laka min an tusalliya 1000 raka'ah. Dan jika berbagi engkau untuk menuntut suatu bab daripada ilmu, itu lebih afdal daripada melakukan salat sunat 1000 rakaat. Maka Nabi SAW menjanjikan pahala yang begitu besar untuk kita menuntut ilmu. Maka tidak ada perkara yang lebih baik, yang terlebih baik untuk mengisi masa-masa yang berharga ini melainkan dengan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, qadarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan ialah untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'am. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, kita masih lagi dapat berada dalam majlis ilmu. Maka kata pengarang, hari ini insya-Allah kita masuk pada tajuk tentang azab kubur. Tentang azab kubur. Katanya pengarang, as-su'al takallam an azabil qabr. Al-jawab, yajibu al-imanu bi azabil qabr wa huwa thabitun bil ijma', wa man ankarahu kafar. Qala ta'ala, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Surah Ghafir. Al-hadith ista'idhu billahi min 'adzabil qabr. Rawahu al-Bukhari. Baik, kata mengarang bincangkan tentang siksaan kubur. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apakah hukum mengimani adanya azab kubur? Hukum mengimani azab kubur adalah wajib. Wajib. Barang siapa yang mengingkari adanya azab kubur, maka dia terkeluar daripada dasar-dasar ajaran Islam. Kerana apa? Kerana hadis-hadis tentang azab kubur ini dia menjadi mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi ini ialah apabila dihimpunkan
sekalian banyak hadis-hadis tentang azab kubur, ia membawa kefahaman yang satu, bahawasanya sabit daripada Rasulullah SAW akan adanya azab kubur. Maka beriman dengan azab kubur itu adalah suatu perkara yang wajib, dan ianya sabit dengan ijma'. Bila kita sebut ijma' ni apa dia? Ijma' ni ialah kesepakatan para mujtahidin terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan agama pada suatu zaman, yang mana apabila telah bersepakat para mujtahidin terhadap suatu perkara pada suatu zaman, maka zaman-zaman setelahnya tidak boleh dikhilafkan lagi. Contoh, ulama sepakat tentang azab kubur, ijma'. Ijma' yang kita dah sebut daripada dulu lagi, Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Ijma' ni ialah kesepakatan mujtahidin pada suatu perkara yang tidak lagi dikhilafkan, yang tidak lagi diperselisihkan. Kalau benda diperselisihkan ni benda yang masih dalam ruang lingkup khilaf, masih lagi dalam ruang lingkup khilaf. Jadi bila khilaf tidak diijma'kan perkara tersebut, maka tidaklah menjadi suatu kesalahan jika seseorang dipegang dengan satu qaul berbanding dengan qaul yang lain, kerana khilaf. Ada sebahagian para ulama kata, sebahagian mujtahid kata, hatta Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya kata solat Jumaat itu sah dengan 4 orang. Qaul yang jadi kata mesti 40 orang mustautin. Maka kalau ada yang pegang 4 orang waktu musim PKP itu, mengalami kesukaran untuk solat di masjid, dia pun buat kat rumah dia, ada anak lelaki 3 orang, tiga-tiga mustautin, dia mustautin, tiga-tiga sah, semua cukup syarat untuk melakukan Jumaat. Dia khutbah, Alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala Rasulillah, ittaqullah, usikum wa binafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Boleh khutbah dulu, ittaqullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullah, usikum bitaqwallah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum, aqimus shalah. Dah 5 minit khutbah itu. Yang buat 4 orang, sah tak solat Jumaat ni? Sah. Kerana dia khilaf. Ada yang kata boleh 4, ada yang kata 8, ada yang kata 40. Masalah yang khilaf, tidak ada masalah jika seseorang untuk berpegang dengan mana-mana qaul sesuai dengan pengajian ni. Maknanya dia mengaji, dia belajar, dia bukan main petik ikut suka dia je. Tak, dia mengaji. Ini qaul siapa, ini qaul siapa, ini qaul siapa. Dan kemudian dalam keadaan tertentu dia beramal dengan perkara tersebut, maka tidak ada larangan. Hatta dalam jamak qasar, dalam musafir contohnya, khilaf 2 marhalah. Tak boleh kita kata kita yang paling tepat pada kiraan 2 marhalah. Kerana kiraan 2 marhalah tu ada 5 qaul, ada 6 qaul, 5 qaul. 5 qaul. Paling sikit 20, tapi qaul dhaif. Pegang 20 km pula. Seronok pergi pejabat jamak qasar 20 km. Ada qaul 45. Yang 45 tu qaul kuat. Ada qaul 80. Ada qaul 120. Banyak qaul. Itu kan nak pegang salah satu daripada qaul tersebut, kecuali yang 20 itu lemah. Yang qaul lain semua kuat, 45 ke atas semua kuat. Boleh digunakan. Boleh digunakan. Tetapi di Malaysia menetapkan yang 90 km lah, kurang. Lebih kurang. Okey. 90 km. Maka siapa nak pegang 90 boleh, nak pegang lebih daripada itu boleh. Oh, saya ni strik sikit 120, terpulang. Terpulang.
Ada orang bilang saya 45 km saya yang ringan terpulang. Hanya kata dia sesat ke? Benda khilaf. Okay. Tetapi bila kita sebut ijma' ni apa hukum ingkar Hukum ingkar ijma' yang tidak tersembunyi lagi daripada pengetahuan, yang mana pengetahuan itu sampai kepada darjat ilmu yang daruri. Ilmu daruri ni apa? Ilmu daruri ni ialah yang ma'lum minad din bil darurah, iaitu yang ulama pun tahu, yang orang awam pun tahu. Contoh ijma' tentang pengharaman Arab. Pengharaman Arab, yang para ulama pun tahu bahawasanya Arab itu haram. Yang orang awam pun tahu bahawasanya Arab itu haram. Tidak tersembunyi daripada pengetahuan dia. Okay? Tak tersembunyi daripada pengetahuan dia. Maka jika dia mengingkari, kalau dia tetap minum arak itu haram, benda itu tidak tersembunyi daripada pengetahuan dia. Dia tahu je, sengaja dia menghalalkan arak, meskipun dalam keadaan berkurang. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Maka sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan yang kufur dan mereka telah keluar Islam. Kufur, keluar dari agama ba'da Islami, wal'iyadu billah. Maka orang yang mengingkari azab kubur, ingkar, tak ada azab kubur, masuk kubur mati itu tak ada apa. Dia meyakini tak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur, maka orang tersebut bukan lagi Muslim. Wajib untuk dia mengucap kembali dua kalimah syahadah dan dia meninggalkan keyakinan tersebut, dan dia meyakini kembali bahawasanya adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Maka beriman tentang adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur itu adalah di antara perkara yang wajib kita imani, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat dalam hati Allah, apabila bincang tentang azab kubur, maka wajib juga kita faham dari sini adanya nikmat kubur. Maknanya dia vice versa. Dia vice versa. Kubur ni kita dah masuk di suatu alam yang lain. Kita ni ada beberapa alam yang kita tempuh. Sebelum kelahiran kita di dunia ni, ada dua alam dah kita tempuh. Yang pertama alam ruh. Alam ruh. Belum lagi kita diciptakan dalam perut mak kita. Di alam ruh kita telah pun melakukan ahad, perjanjian dengan Allah. Yaumu alastu, pada saat Allah Ta'ala berfirman yang mafhumnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini pencipta kalian, Tuhan kalian? Maka semua kita di alam ruh menjawab qalu bala. Jawab bala. Bahkan lagi itulah kita punya fitrah, memperakui, meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dijadikan Allah diciptakan di alam rahim. Masuk alam rahim. Di alam rahim setelah 120 hari, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang menjaga rahim untuk meniupkan ruh. Maka ditiupkan ruh kita masuk ke dalam jasad kita. Itulah jasad yang memang Allah Ta'ala telah tentukan pada azal bahawa itulah badan kita. Tak masuk ruh kita pada orang lain. Ruh kita masuk pada jasad kita memang Allah Ta'ala dah tentukan. Ini ruhnya di-associate dengan jasad ini. Maka ruh itu ditiupkan masuk dalam jasad. Maka jasad itu adalah jisim yang latif, yang boleh pegang dengan tangan. Adapun ruh adalah jisim yang latif, yang tidak boleh pegang dengan tangan. Maka hiduplah kita di alam rahim. Wallahu ta'ala a'lam apa yang berlaku di alam rahim. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang alam rahim. Tapi kita hidup dalam perut mak kita, masuk umur 4 bulan, 5 bulan menendang, kemudian cukup 9 bulan lahir. Lahirnya kita ke bumi ini masuk ke alam yang ketiga. Alam yang ketiga, alam dunia.
alam dunia yang sekarang ni, alam dunia yang sekarang ni, yang penuh dengan lagu, yang penuh dengan lagu, yang merupakan tempat persinggahan sementara, yang merupakan sijnul mukmin, penjara bagi orang beriman, yang bukan maksud tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan bukan untuk bersenang-senangan, untuk mengambil kemewahan, untuk lagu ditipu daya dengan dunia. Tak. Tapi kita disinggahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disinggahkan sebentar ke muka bumi ini adalah supaya kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa, menjadi hamba-Nya yang beriman, menjadi khalifahnya. Maka setelah itu mungkin berlalu bagi kita masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, hatta ada yang baby. Sehinggalah mungkin ada yang ratusan tahun umurnya, 100 tahun, 120 tahun, bakal meninggalkan dunia ini. Maka pergilah masuk kita ke alam yang keempat, itu alam barzakh. Di alam barzakh kita ni pertengahan, alam kita pertengahan di antara 5 alam. Kita di alam yang ketiga ni. Di alam yang ketiga ni ialah yang sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar. Ini adalah darul amal. Ini adalah negeri untuk kita beramal. Sama ada amal kita itu baik ataupun amal kita itu buruk, akan memberi natijah kedua alam yang setelahnya, di alam barzakh dan di alam akhirat. Kalau seseorang dia ambil enteng, indah tak indah dengan alam ni, darul amal ni, dengan negeri ini, indah tak indah, acuh tak acuh, buat tak tahu, wal'iyadu billah, kewajipannya kadang-kadang diabaikan, maksiatnya dilakukan, subhanallahil azim. Maka hidupnya tak lebih tak kurang sebagaimana kata Imam Ibn Jawzi rahimahullah, lam yatamayyaz al-adami bil aqli illa liya'mal bil muqtadah. Tidak ada perbezaan di antara manusia dengan binatang dengan kurniaan akal, melainkan dia beramal sesuai dengan kurniaan akal itu. Kalau seorang itu tidak menggunakan akalnya untuk membezakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang hak, apa yang batil, untuk apa yang baik, apa yang buruk, apa yang hak, apa yang batil, maka seorang itu rugi. Tak ada guna akal. Lihat sebagai manusia, apa beza hidup dengan binatang? Tak ada beza. Kehidupan binatang apa? Bangun pagi makan, habis makan jima', habis jima' tidur, habis tidur makan, habis makan jima', habis jima' tidur. Tu kehidupan binatang. Tu kehidupan binatang. Adapun kehidupan manusia, ada ketentuan-ketentuan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ada ketentuan-ketentuan yang Allah Ta'ala telah wajibkan. Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Ini peraturan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berakal. Yang berakal. Maka jika tidak digunakan akal ini, apa beza dengan binatang? Apa beza dengan binatang? Maka kita diciptakan ada purpose, ada tujuan dia. Maka ingat bahawa saja kita akan berpindah alam. Kita akan berpindah alam pada waktu dan ketika yang Allah Ta'ala kehendak. Mungkin di meja kuliah ini sebagaimana yang berlaku pada Dr. Sabri, syarah daripada Usim rahimahullah, tinggal ketika kuliah subuh. Pada ketika itu, pada saat itu, pada waktu itu, dan pada keadaan itu, dia ambil nyawanya oleh Azrail. Tidak berkurang walau sesaat dan tidak terlebih walau sesaat. Itu yang Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala telah putuskan pada azal. Maka begitu juga dengan kita. Sebab Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang bijaksana ialah orang yang dia pandai untuk mempersiapkan diri dia, korbankan diri dia, korbankan kesenangan yang dia angan-angankan, dan dia beramal untuk dirinya setelah kematiannya. Kenapa? Kerana dunia ni bukan maksud kita, bukan tujuan kita.
Tujuan kita adalah untuk pergi ke negara akhirat yang kekal abadi, darul baqa, darul baqa wa darul jaza, hari pembalasan, hari yang kekal, negeri yang kekal, negeri yang dibalas. Maka tak kala mana seseorang itu masuk dalam kubur. Kubur ni adalah suatu destinasi transit ke alam akhirat. Dunia ni amal, transit juga, tapi transit untuk kita beramal. Sini kita dah faham bahawa sini kita ada tanggungjawab yang tertentu, kewajipan-kewajipan yang tertentu. Kemudian setelah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dalam keadaan husnul khatimah, amin, maka kita masuk dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, pada saat itu habis dah amal, ada, habis. Tak mungkin kita akan kembali balik ke dunia. Tak mungkin. Tak mungkin. Kalau seseorang digambarkan setiap hari keadaannya, bagaimana kalau aku mati pada hari ini? Bagaimana kalau aku mati pada hari ini? Dan dia masuk dalam kubur, tak ada apa yang tinggal untuk dia, melainkan apa yang telah diusahakan di dunia. Bahkan Nabi menyebut 3 yang akan ikut kita ke dalam kubur. Ke kubur. Dalam kubur tak ikut, ke kubur. 2 daripadanya akan pulang. Yang pertama ahli keluarga kita, maka ikut kita ke kubur. Sampai kubur, tanam, sembang, macam mana mati, bila matinya, pada lama ke sakit, begitu. Al-Fatihah, semoga Allah ni talqinkan, tahlilkan di kubur. Paling lama pun 1 jam. Paling lama 1 jam di kubur. Paling lama. Betul? Balik pulang. Kita dengar derapan kaki mereka pulang. Panggillah dengan teriakan suara macam mana pun takkan kembali. Tak ada seorang pun daripada ahli keluarga kita yang kita sayang di dunia ni, tak ada seorang pun. Bermulanya dalam kubur, tak ada seorang pun daripada ahli keluarga kita yang kalau diberi peluang untuk teman kita dalam kubur. Ada orang nak teman dalam kubur, siapa? Isteri ke teman dalam kubur? Tak ada. Seorang kita, memang seorang. Baliklah ahli keluarga kita, ayah kita, mak kita kalau masih hidup, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, kawan-kawan kita, semua balik, tinggal. Yang kedua yang ikut kita ke kubur adalah harta kita. Harta-harta kita ikut ke kubur. Barangkali Velfire, Alphard, Mercedes, Jaguar, Lamborghini, Ferrari dan sebagainya ikut, Bentley, semua ikut ke kubur. Hantar jenazah. Siapa yang memandunya? Orang lain dah, bukan kita. Orang lain dah. Kita naiklah apa? Paling mahal apa? Kita naik. Yalah, paling mahal yang apa? Toyota Hiace lah. Toyota Hiace. Kalau Alphard tu, Alphard lama dia lah. Orang sedekah. Alphard baru ni tak dapat lah. Paling baru pun Toyota Hiace. Paling cikai pun Exora modified. Kia Carnival yang lama tak laku jual, tak laku, modified je kata jenazah. Tu kenderaan terakhir kita dalam ganda. Setelah pada tu, Subhanallahil-Azim, balik harta kita. Ikut sama ahli keluarga yang tak sabar nak faraidkan harta kita. Yang tak sabar nak faraidkan harta kita. Yang kita pernah usaha je sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang hayat kehidupan kita, daripada muda sampai pencen kerja, yang kita cari duit ni, Masya Allah. Pengakhiran hidup kita, kita melihat harta itu pergi meninggalkan kita dan bakal difaraidkan, bahkan bakal digaduhkan. Subhanallah. Tak masuk harta dalam kubur. Walau 20 sen, walau 10 sen tak masuk dalam kubur. Nak beli apa dalam kubur? Tak ada. Kenapa perlu kita berlumba-lumba dengki orang, khianat orang?
bazir masa, spend masa untuk cari harta duniawi yang kita tahu bahawa dia pasti tak akan masuk dalam kubur, pasti tak akan masuk. Subhanallah ya Allah. Yang masuk dalam kubur bersama dengan kita adalah amal. 3 datang, 2 pergi, 2 pulang, 1 akan tinggal. Amal kita. Maka amal kita yang menemani kita pun ada syaratnya. Ada syaratnya, sebab tu kita tekan sungguh-sungguh berakidah. Kerana amal itu tidak akan menemani melainkan ianya adalah amal yang sah. Amal yang sah. Bagaimana untuk amal itu sah? Syarat pertama, iman yang sah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah dibusa. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Dan barang siapa di kalangan mereka, daripada kalangan lelaki dan perempuan yang beramal dengan amalan salih, وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Syarat apa? Beriman pada Allah. Nak amal kita, teman kita di kubur, pertama sekali kena iman pada Allah. Yang kita dah ulang-ulang, yang ustaz kita dah ulang-ulang di masjid ni. Bukan saya seorang, ada Ustaz Zafran dan Ustaz yang lain mengajar kita akidah. Ulang-ulang tekan tentang tauhid, tekan tentang beriman pada Allah, tekan tentang beriman bahawasanya Allah tak serupa makhluknya. Wujudnya dia ada mula, dia ada akhir. Dia bukan jisim seperti kita, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada saiz, ada warna, ada ukuran dan sebagainya. Maha suci Allah. Dia bukan seperti makhluk-makhluknya yang berhajat kepada sesuatu yang lain, berhajat pada tempat, masa, arah dan sebagainya. Maha suci Allah. Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa masa, tanpa arah. Ditekankan oleh ustaz-ustaz kita, asal kita. Kenapa? Kerana jika akidah kita batil, akidah kita rosak. Akidah kita rosak. Hilang satu syarat, wahwa mu'min. Akidah ni bukan benda khilaf macam fiqah kita sebut tadi, 45 km ke, 80 km ke, 100 km, itu benda fiqah, fiqhiyah. Itu pun ada benda khilaf, ada benda ijma'. Akidah ni benda yang usul ni benda yang ijma', confirm, semua ni ijma'. Yang usul semua ijma'. Tak ada ulama khilaf, oh Nabi kita sebenarnya Muhammad, Nabi kita sebenarnya Ali. Tak ada. Syiah kata Nabi, katanya Ali. Sedangkan Islam tidak ada khilaf padanya. Ada sunnah sepakat bahawa sebenarnya Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah. Akidah kita tidak khilaf di kalangan para ulama. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Nabi kita? Muhammad. Tak ada di kalangan ulama ahli sunnah yang jadi macam ajaran Suhani Sihab tu, Allah Muhammad, Muhammad Allah. Itu ajaran yang batil. Akidah Islam, akidah Islam tidak mengajar Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Tak kira Sihab, Suhani itu cakap tu, ataupun datang orang sopan pakai jubah cakap benda yang sama. Tidak ada pembahagian pembezaan di antara Suhani dengan orang jubah berserban. Jangan double standard pada masalah akidah. Oh, kalau jumpa sulban mungkin dia hakikat ma'rifat. Kalau Suhani dia tak sesat, tak sama, dua sama. Dan akidah tak ada double standard. Tak ada double standard. Akidah ni benda yang firm, benda asas, benda satu. Nabi datang bawa akidah, itulah akidahnya. Tak ada akidah ahli sufi lain, akidah ahli fiqh lain, akidah tak. Akidah umat Muhammad itu satu. Akidah dibawa oleh Nabi itu satu. Nabi tak ajar pada sahabat, kalian kalau dah pegang jadi ahli sufi, ahli tarikat, hanya akidah kalian. Dan akan
kalian akidah orang awam, ini akidah kalian. Kalau akidah kalian orang begini, ini akidah kalian. Tak ada. Ada. Nabi SAW bawa satu akidah dia. Inilah kesatuan umat kita, satu akidah. Maka kalau orang tu akidahnya rosak, tajsim, menjisimkan Allah, tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk, ta'til, menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan sifat Allah, ittihad wal hulul, mengatakan Tuhan satu dengan makhluk macam tadi Allah Muhammad Allah. Ini semua akidah yang terkeluar daripada Islam, akidah yang terkeluar daripada dasar ahli sunnah wal jamaah. Maka hati-hati jangan esok masuk kubur mana amalan tak ada. Subhanallah. Kenapa tak ada? Kerana imannya tak sah. Bila iman tak sah, apa berlaku dalam kubur bagi seorang individu? Apa berlaku bagi dia? Dia didudukkan oleh munkar dan nakir. Ditanya soalan kubur pasti tidak boleh dijawab. Walaupun di dunia dia tahu, dia jawapan hafal banyak mana pun, marabbuka Allah, hafal lah 5 juta kali sekali pun. Menjawab soalan kubur itu ditentukan dengan keimanan kita di dunia. Kalau imannya salah, jawapannya salah dalam kubur. Maka dia kata, aku tidak tahu jawapan aku, sumpah orang lain. Maka dipalu oleh para malaikat, oleh munkar dan nakir, dipalu di pertengahan otak, di pertengahan kepala dia, wal'iyadzubillah, dihentam. Belum lagi ada kubur yang lain. Bayangkan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa yang kita harapkan? Bila kita mati, apa kita harapkan? Kita nak bahawasanya kubur kita itu adalah suatu tempat istirahat, tempat rehat. Kerana kita bakal pergi di suatu alam yang lain pula. Apabila berlaku tiupan sangkakala yang kedua, sangkakala yang pertama apabila bumi ini tinggal orang-orang kafir je, orang Islam nama matilah. Di hari akhirat, di hari kiamat kelak, suatu kebinasaan dunia ni. Orang beriman ni dia akan mati dulu semua, dimatikan. Allah Ta'ala hantar satu angin, rih, angin itu akan masuk bawah ketiak mu'min, ketiak kita, ketiak mu'min, masuk bawah ketiak. Yang beriman mati, yang beriman mati, tinggal yang tidak beriman di atas muka bumi. Setelah tinggal yang tidak beriman, sampailah suatu masa Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Maka ditiup sangkakala yang pertama. Allah Ta'ala alam bunyinya bagaimana. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Kemudian berlalu satu tempoh, Allah Ta'ala turunkan hujan seumpama air mani. Bukan hujan air mani, seumpama air mani. Turunlah hujan. Maka pada jasad kita ada satu tulang tongking, tulang belakang kita kan, tulang belakang kita hujung sekali, paling kecil, tulang tongking. Itu antara perkara yang Allah Ta'ala kehendak perkara tersebut kekal. Tulang tongking dia tak hancur, tak binasa. Dia makhluk yang pada hukum asal dia binasa, tetapi Allah kekalkan dia, Allah tidak binasakan dia. Tulang tongking itu ajibul zanah dipanggil bahasa Arab. Paling kecil, juzuk paling kecil dalam badan manusia, paling kecil, ajibul zanah. Daripada ajibul zanah ini kita resurrection, kita kembali menjadi jasad dan dimasukkan roh dalam badan kita, dan bangkit kita daripada kubur masing-masing. Al-Ba'ath. Bangkitlah kita. Ada yang bangkit dalam keadaan wajahnya gembira. Macam mana boleh wajah dia gembira? Kerana dalam kubur dia tana'um. Dalam kubur dia ambil nikmat. Hari-hari dia dapat nikmat. Apa antara nikmat kubur? Kuburnya diluaskan 70 hasta kali 70 hasta. Berapa luas 70 hasta kali 70 hasta? 700 hasta kali 700 hasta. Berapa luas? Approximately berapa luas? 1 kilometer persegi. Besar.
Kalau kita gali tak nampak. Kalau kita gali tak nampak, kerana kita di alam dunia. Kerana kita di alam dunia. Kalau kita belah perut mak, nampak tak alam rahim? Tak nampak. Kita nampak organ lah. Kita nampak baby lah. Baby tu berada di alam mana? Di alam dia, alam rahim dia. Pada pandangan zahir kita, itu organ, perut, plasenta, kan? Dia ada alam dia, alam rahim. Selagi dia belum dikeluarkan, selagi belum dipotong dari pusat, dia di alam rahim. Dia begitu. Sama kan dalam kubur. Kalau kita gali, mana nampak? Kita nampak itu dia lah. Tapi mereka di dalam kubur diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kubur diluaskan 700 hasta kan, 700 hasta. Kan 700 hasta tu berapa meter? Tahu? 1 hasta. Kalau 1 hasta tu 45 cm. 45 cm. Seperti itu. 45 cm kali dengan 45 cm kali dengan 0.45 kali tak 700 kali 0.45 kalinya 700 hasta kali 700 hasta. Maka diluaskan kuburnya. Tetapi orang yang tidak beriman, kuburnya sempit sehingga bertemu tulangnya. Bertemu. Subhanallah. Bayangkan bertemu, tulang merusuk. Bukan setakat bertemu, bersilang lagi. Keadaan itu, kalau Firaun dah mati ribuan tahun, itulah keadaannya. Memanglah jasadnya itu jadi mumia. Kita tengok itu kan. Tapi dia di alam barzakh, dia di azab. Walaupun zahir bagi kita miakan dan sebagainya, Allah Ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Orang-orang yang di kalangan pengikut-pengikut Fir'aun ini juga mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengikut Fir'aun mati kat mana? Mati kat mana dia? Dalam laut. Waktu laut yang terbelah tu, cantum balik, mati semua. Walaupun dalam laut, mereka tetap juga masuk alam barzakh. Diazab tak dalam kubur mereka di laut lah, terkubur di laut. Tetap juga kan diazab. Diperlihatkan setiap hari. Allah Ta'ala firman, diperlihatkan setiap hari, ghuduwan wa 'ashiyya, awal pagi hujung petang. Dengan apa? Dengan tempat mereka dalam api neraka. Hari-hari lihat, inilah tempat kau dalam api neraka. Inilah tempat kau dalam api neraka. Inilah tempat. 2 kali sehari. Kalau dia mati, kita dengan Nabi kita 1400. Nabi kita dengan Nabi Isa 500, 1900. Nabi Isa dengan Nabi Musa, wallahu a'lam, berapa? Ada satu jarak. Kurang-kurang 2000 tahun. Kurang-kurang 2000 tahun. Mai 2000 tahun sampai hari ini diperlihatkan setiap hari. Torture lah minta. Torture. Tak payah tengok azab, tak payah tengok azab lah. Cuba hari-hari kita diletak dalam satu bilik. Hari-hari kita diletak dalam satu bilik. Hari-hari 50 tahun, hari-hari letak dalam satu bilik. 50 tahun, tak keluar-keluar. Pasang senario je. Torture tak minta.
Senario ni torture, apa lagi kalau dipasang azab, diperlihatkan setiap hari. Berbeza dengan ahli syurga. Ahli syurga diperlihatkan tempatnya dalam syurga. Inilah tempatnya dalam syurga, ini tempatnya dalam syurga 2 kali sehari. Kalau pergi ke Nabi Musa AS yang mati keadaan beriman, keadaan Islam 2000 tahun yang lalu, itu juga. Kalau mati dalam keadaan beriman, maka dia juga diperlihatkan nikmat dalam syurga 2 kali sehari. Suatu orang beriman keluar, bangkit dari kubur kelak, wajah mereka berseri-seri, masrura, gembira. Gembira. Tapi mereka yang tidak beriman dibangkit daripada kubur, wala'iyadzubillah, dihambat ke mahsyar dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas, berjalan dengan kepala diseret sampai ke mahsyar. Subhanallah, subhanallah. Maka azab kubur itu pasti. Kubur adalah sundukul amal. Kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, ya man bidunya ishtaghal wa gharrahu tulul amal, al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Wahai jiwa-jiwa yang dengan dunia ni terlalu sibuk, ya man bidunya ishtaghal, terlalu sibuk dengan dunia, hari-hari dunia, hari-hari dunia, tak cukup-cukup. Ya, harta, rumah, tak habis-habis. Renovasi rumah, tak habis-habis. Ya man bidunya ishtaghal, aku sibuk di sini dengan dunia, tak sudah-sudah dengan dunia. Wa gharrahu tulul amal, yang dia telah ditipu daya dengan panjangnya angan-angan. Kita manusia ni panjang angan. Muslimin dan muslimat, memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni antara sifat dia panjang angan-angan. Nabi suatu ketika Nabi buat peta. Nabi buat peta begini, betul ni apa? Nabi buat peta begini, lingkungan lukisan Nabi. Kemudian Nabi buat satu line panjang. Line panjang ni keluar dari peta. Kemudian line ni dia ada macam sikat laluan yang melintang. Maka Nabi cakap pada para sahabat, inilah ajal. Peta ni, inilah ajal yang memang pasti untuk kita semua. Ini ajal kita. Tak tahulah berapa umurnya kan, tapi inilah ajal kita. Ini adalah kehidupan yang pasti berakhir di ajal. Ini ajal ni, sampai sini lah ajal. Ini border dia, ajal. Yang lain ni tadi adalah obstacles kehidupan kita, rencam kehidupan kita. Biasa jatuh, turun, naik, bangun, sebagainya. Ada rencam kita, normal. Kejatuhan, bala, musibah, kena banjir, kena COVID, biasa. Yang lebih ni apa yang lebih ni? Yang lebih ni apa? Ni angan-angan. Angan-angan ni sifat dia lebih daripada ajalnya. Sifat dia lebih daripada ajal. Sebab kita tak tahu ajal kita bila, tapi ajal kita pasti. Maka kerana itu angan-angan kita panjang. Sebab tu orang kata angan-angan tu percuma. Kita nak angan-angan pakai Ferrari, angan-angan duduk istana, angan-angan jadi sultan pun tak apa. Sempena musim PLN, angan-angan jadi menteri besar pun tak apa. Angan-angan dan PM pun tak apa. Angan-angan panjang tak angan-angan tu, beyond daripada ajal. Tapi apa yang Nabi sebut menunjukkan bahawa pasti one day angan-angan yang kita angan-angankan itu melebihi daripada keupayaan kehidupan kita. Bayangkan kita usaha muslimin muslimat. Ada sebagian orang usaha nak naikkan syarikat dia, nak naik bursa. Ya, bila naik bursa banyak
funda-funda beli saham dan sebagainya kan, nak naik bursa. Daripada umur 30 naik 40, naik umur 50, syarikat dah listed dalam bursa, mati. Apa dia dapat? Apa dia dapat? Lagi 1 minit dah mati. Azrail muncul. Contoh Azrail muncul. Boleh dia tahan? Azrail, wahai Azrail, sekejap nak login MEE, nak buat sedekah semua 1 bilion harga saya. Kerana dah tahu nak mati. 1 bilion bukan boleh buat kubur. 1 bilion akan faraid. 1 bilion yang dikumpul penat-penat ni akan faraid. Boleh kita cakap dengan Azrail sekejap, MEE je. Lepas tu jawab nyawa tak apa, sedekah. Boleh gitu? Tak ada. Tak mungkin. Jadi wagharra tulul amal, tipu daya di panjang angan-angan. Pasti bila kita menyibukkan diri kita dengan dunia, tidak melihat kepada hari akhirat, vision kita akhirat, tak nampak. Sibuk kita meluh dengan dunia. Penat kerja, penat baca duit Allah, ekonomi teruk sangat. Dia lupa yang bagi rezeki Allah. Ya, ekonomi memang teruk, faham. Allah letakkan rezeki. Kita merasa kepenatannya dengan ekonomi ini kerana apa? Kerana kita tidak pernah merasa syukur dengan apa yang kita ada. Kita hidup dengan apa yang kita ada lah. Kalau hari ini kita makan telur lah. Tak boleh makan ayam, makan telur. Tak boleh makan telur, makan pucuk. Itu hakikat kehidupan orang Islam pada asalnya. Tapi kerana kita berkehendak dengan stik wagyu, kita berkehendak, lalu kita rasa mahal. Subhanallah. Wani pasti akan mati. Wagharra tulul amal. Al-maut ya'ti baghtah. Kata Imam Ibn Jauzi itu jelas. Ingatlah apa yang Imam Ibn Jauzi sebutnya. Al-maut ya'ti baghtah. Mati ini datang muncul. Kematian ini dia ada 2. Kematian ada 2 jenis dia. Kematian pertama, mati baghtah, faja'ah, tiba-tiba. Jadi tengah mengajar kuliah, pompa, mati. Sebagaimana yang berlaku pada Syarah Husin Bawnian rahimahullah. Itu mati baghtah. Start kereta saya di tempat jabat saya beberapa bulan lepas, ada seorang sihat, okey, tak ada apa. Ya, tak ada apa, okey, sihat. Pagi keluar minum, rutin dia keluar minum, kat kanan, apa semua. Balik masuk ofis je. Sedap-sedap dada tu. Pergi klinik lah. Dia cakap kawan ni, dia pergi klinik tu. Masuk kereta, tak ada start enjin. Situ dah mati. Datang isteri dia, nangis. Itulah mati baghtah. Itulah yang bakal dihadapi oleh sebahagian daripada kita. Tiba-tiba mati. Tak ada sign, tak ada tanda. Dan ada sebagian orang Allah Ta'ala bagi peluang pada dia mati didahului dengan sakit dulu. Sakit. Tiba-tiba kena kidney disease, CKD 4, cancer 4, stage 4. Terbalik, masuk kemo. Orang datang ziarah. Pada saat itu dia kena lebih darjah mengharap ampunan daripada Allah. Alhamdulillah, 3 bulan hidup dia sempat taubat, buat zikir, baiki amal. Apa yang tak buat, ada harta sedekah pada waktu itu. Dia sempat. Dosanya dikafarahkan. Dengan sakit tu dosanya dikafarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lazimnya kita tengok orang beriman tak beriman saya kira yang beriman. Lazimnya kalau mati didahului dengan sakit dulu sikit panjang, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Mati dia keadaan baik insya-Allah. Orang beriman. So mati senang, pusing punya. Alhamdulillah. Kalau mati faja'ah ni, lepas tu pada mengamak doa, ya Allah jangan matikan kami dalam keadaan faja'ah di saat kami lahir. Tengah buat maksiat mati faja'ah. Yang tengah beli nombor ikut mati dan nombor ikut.
tengah main mesin judi slot dalam handphone, mati. Orang datang nak cek nyawa kita, mesin slot tengah jalan. Alhamdulillah. Mati tengah minum arak, mati tengah berzina, mati tengah melakukan. Apa kita mati dalam nasi ini? Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah mati dalam masjid, mati dalam majlis ilmu, mati tengah semayang, mati tengah bang, mati tengah puasa. Alhamdulillah. Wal qabru sundukul amal, kata Imam Ghazali. Dan kubur itu penting amalan. Maka sama-samalah kita menyedari hakikat kehidupan kita, bahawasanya one day kita akan mati. Pasti. Masa yang berbaki itulah masa yang berharga untuk kita. Tukar dengan emas pun tak senilai dengan masa untuk kita buat taat kepada Allah. Sediakan untuk kubur kita di hari akhirat. Maka katanya Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, ista'idhu billah min a'dhabil qabr. Hendaklah kalian mohon perlindungan Allah daripada siksaan kubur. Maka kalau orang itu disiksa dalam kubur, wal'iyadzubillah, bagi orang beriman jika disiksa dalam kubur, big possibilities di hari akhirat dia juga akan diazab dalam api neraka terlebih dahulu. Kalau orang yang bukan Islam, of course, mati azab kubur terus. Itu keyakinan kita. Orang tidak beriman masuk dalam kubur, seawal masuk kubur azab, tak ada henti sampai mati. Mahsyar azab, habis mahsyar naik ke tiang sirat, jatuh masuk dalam neraka, mati, diazab selama-lamanya. Ila ma la nihaya, takkan henti. Waktu kita kata jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita dengan iman yang benar. Jangan rasa bosan dengan akidah. Jangan rasa bosan dengan ilmu akidah. Jangan rasa bosan diulang-ulang ilmu akidah. Hari-hari kita ulang azan 5 kali sehari, mana pernah bosan dengan azan? Macam tu dengan ilmu akidah. Jangan bosan. Itu satu-satunya penyelamat dalam api neraka kelak. Penyelamat daripada kekal daripada dalam api neraka. Kalau ada iman, walau bisyikit tamrah, walau bizarrah, walau sedikit zarah iman yang benar, Allah akan perintah malaikat cari orang beriman dalam Jahannam, cari. Sehingga dalam hadis, dalam riwayat Imam Bukhari, last sekali jumpa seorang Muslim daripada api Jahannam, Muslim di Jahannam, keluar. Kisah yang banyak. Dia minta, ya Allah bagilah aku ni, asal dia paling daripada syurga, adakanlah aku ke syurga. Maka Allah Ta'ala tanya kepada dia, wahai hamba, adakah jika aku telah mafhumnya, dia telah adakah kau tidak akan minta benda ni? Ya Rabb, aku tak minta benda lain. Dia adakah syurga, Masya Allah, cantik syurga, ya Allah. Minta lagi, ya Allah dekatkanlah aku dengan syurga, ya Allah. Allah Ta'ala firman yang mafhumnya, wahai hamba, bukankah tadi kau dah minta cukup hadapkan syurga? Siapa boleh tahan lihat nikmat yang subhanallah. Bayangkan kalau kita lah lelaki yang terakhir dalam api neraka, subhanallah, azim. Dekat, minta dekat, ya Allah dekatkanlah aku. Tak dapat masuk dekat sekolah, maka Allah Ta'ala kata, tak ada permintaan lain lepas ni, tak ada lah. Cukup dekat tu kan? Mafhum. Cukuplah dekat tu. Ke jawab hamba tu, benar ya Allah, cukuplah dekat tu wahai Tuhan. Allah pun dekat ni, jadikan dia dekat dengan syurga. Sampai dekat dengan syurga, tengok dalam video cantik, nikmat, Masya Allah. Wahai Allah, tak ada, masukkan aku dalam syurga. Ya Allah Ta'ala maha memberi rahmat kepada orang yang beriman. Itu maknanya Ar-Rahman. Di hari akhirat Allah Ta'ala maha memberi rahmat kepada orang yang beriman. Walaupun jahat, tak mana dia pun. Dunia tu zina, tak kena masuk zina, tak kena masuk minum Allah, tak kena masuk judi, maksiat dengan Tuhan dia, Allah Ta'ala maha memberi rahmat. Kalau dia mati dan keadaan beriman, itu keadaannya. Bukanlah tadi kau telah minta, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mafhumnya, kan tadi kau telah minta, hampir janji dengan syurga, tak minta ambil lain dah. Maka katanya hamba tersebut, wahai Allah, aku tak masuk dengan syurga. Maka
Allah Ta'ala pun jadikan dia daripada ahli syurga. Masuk dalam syurga. Pada hakikatnya Allah Ta'ala dah mengetahui, dan memang Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam syurga. Cuma nak menunjukkan betapa hamba ni, itulah sifat dia, itulah kehambaan kita pada Allah. Tak ada apa-apa kita ni, tak ada apa-apa, tak ada upaya pun kita. Terakhir ni kita mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita mengharap Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah. Dalam satu tafsir dia macam tadi kan, Allah Ta'ala tahu kan dia. Atau macam gelap kan dia. Dia manusia kan dia hadis itu mutasyabihat. Kita tak kata Allah tahu, tapi maksud daripada dhahika Allah, yadhaku Allah, maknanya Allah meridai dia. Allah meridai hamba itu kerana dia beriman. Jadi hadis ini ada kalimah mutasyabihat, kalimah yang kalau kita terjemah secara literal dia akan bawa makna yang rosak. Allah tahu tak? Mustahil Allah Ta'ala disifat dengan tahu. Tapi kalimah dhahika dalam bahasa Arab datang juga dengan makna redha. Imam Bukhari juga menafsirkan dengan perkara yang sama. Dhahika bukan makna tahu, tapi dhahika makna redha. Maksudnya bila mana hamba tu minta, bila dimasuk dalam syurga, maka sebenarnya Allah Ta'ala redha dengan dia. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman. Allah Ta'ala akan redha. Diazab dalam api neraka itu adalah kafarah bagi dosa dia. Diazab dalam api neraka tadi kafarah bagi dosa dia. Kaedah pengampunan, ada kaedah pengampunan Allah ampun tanpa azab. Ada kaedah pengampunan Allah ampun tetapi diazab terlebih dahulu. Last dimasukkan syurga juga. Maknanya bila dia masuk syurga Allah redha dia. Itu maksudnya Allah redha. Itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry terambil masa 10 minit lebih. Jazakumullah ta'ala kulla khair. Pasal semangat tadi siang bila raya kan, angkat bendera kan. Malam ni kita bagi yang tersau sikit.